Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan yang berada di room saya pada waktu dan ketika ini. Saya cuma nak live hari ini. Sekarang ni saya cuma nak berkempen lah sebenarnya, ya, berkempen dari jauh, jarak jauh. Sepatutnya saya berada di Pelangai dah, kan? Tetapi ada sebab-sebab yang tertentu saya tidak dapat hadir ke Pelangai. Cuma sempat datang waktu program perdana perpaduan, ceramah perpaduan baru-baru ini yang bersama dengan PMX. Dapatlah, ya, hadir untuk meraihkan. Sepatutnya selepas itu saya akan terus berkampung di Pelangai, tetapi saya tak dapat hadir. Ada sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Tapi rakan-rakan saya dah pergi, ya. Mereka dah pergi dah. Rakan-rakan daripada Kuantan. Jadi pertamanya kita nak mengucapkan selamat bertugas kepada jentera-jentera kita, terutamanya petugas-petugas yang berkempen untuk kerajaan perpaduan, calon Barisan Nasional di Pelangai. Dan esok hari Jumaat, hari Sabtu, hari pengundian. Maknanya ada lagi 2 hari untuk ada lagi 1 hari lah lebih kurang. Menjelang esok malam dah tidak boleh lagi berkempen. 1 hari je lagi untuk nak berkempen di Pelangai. Dan semakin dekat dengan hari mengundi, maka semakin panas suasana kempen di sana. Ya, tapi Alhamdulillah tidak ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku sepanjang kempen. Cuma panas itu adalah panas dari segi berkempen, ya. Dan tuduhan seperti biasalah, ya, tuduhan dan sebagainya itu bertambah-tambah sewaktu menjelang hari pengundian, ya. Pyro, salam bawan, selamat malam. Terima kasih Pyro. Saya ingin menyatakan kepada masyarakat di Pelangai, ya, khususnya supaya mereka membuat satu pilihan dan keputusan yang bijak menjelang hari mengundi, terutamanya kepada anak muda lah, ya, anak muda yang akan mengundi di Pelangai. Dan kepada anak muda yang berada di perantauan pun, ya. Ni siapa ni? Mak Saiful. Esok petang saya balik bawa wife mengundi Simpang Pelangai Bang Wan, PHBN. Yes, itu dia. Dah dapat 2 undi sekarang ni. Saiful dengan wife, anak ada mengundi tak Saiful? Ya. Salam Malaysia Madani, salam reformasi, salam perpaduan. PMX terbaik, pencerahan terbaik Bang Wan, daripada Freddy. Terima kasih Freddy, ya. Dan juga kita mengucapkan malu-alukan kehadiran walaun-walaun yang datang ke room ini. Saya ucap terima kasih lah, ya, kepada anda semua kerana masih lagi berminat untuk memasuki room saya ini. Saya nak bagi tahu kepada para pengundi di Pelangai bahawa mengapa mereka harus, ya, memberikan sokongan dan undi mereka kepada calon daripada kerajaan perpaduan, parti kerajaan perpaduan, iaitu calon UMNO Barisan Nasional di Pelangai. Di sana berlaku pertandingan 3 penjuru, ya, antara UMNO Barisan Nasional melawan Perkhidmatan Nasional yang diwakili oleh PAS, dan satu lagi adalah calon bebas yang merupakan bekas Ketua Pemuda UMNO Bentong. Ya, calon bebas itu adalah bekas Ketua Pemuda UMNO Bentong yang telah pun rasa tidak dapat dicalonkan, maka dia pun menjadi calon bebas. Di peringkat awal lagi, calon bebas ini patut ditolak. Ya, di peringkat awal lagi, calon bebas ini harus ditolak kerana terbukti bahawa dia masuk parti bukan kerana perjuangan, bukan kerana rakyat pun, ya, tapi kerana kepentingan diri dia di Pelangai. Jadi sebab itu saya mengatakan bahawa calon bebas awal-awal lagi memang patut ditolak lah. Sebab nampak sangat, ya, bahawa dia mementingkan diri sendiri, ya, duduk dalam parti, jadi Ketua Pemuda UMNO bahagian, tetapi berjuang dalam parti untuk nak jadi calon. Bila tak jadi calon, dia masuk bebas. Baru-baru ini ada pimpinan daripada PN mengatakan calon bebas menyeru supaya pengundi-pengundi memberikan undi kepada PN. Ni pelik juga ni. Ya, dia bertanding sebagai calon bebas. Sepatutnya dia berkempen untuk pengundi-pengundi pilih dia. Tetapi pemimpin PN sendiri dalam ceramah mengatakan calon bebas minta pengundi-pengundi undi calon PN. Di situ jelas bahawa calon bebas ini
ya adalah merupakan satu calon yang ditugaskan untuk memecah undi agar PN menang di Pelangai. Situ dah nampak bukti jelas lah. Ya, dia masuk bertanding, dia tahu dia akan kalah. Yang calon bebas ni tahu dia akan kalah, kemungkinan hilang deposit, ya, di Pelangai. Tetapi dia ada misi penting, iaitu untuk memecah undi. Ya? Walaupun dia hilang deposit tak apa, tapi dia boleh pecah undi UMNO itu sebab dia bekas ketua pemuda UMNO bahagian. Jadi dia nak pecah undi itu, ya, agar PN menang. Jadi patutnya kita sebagai pengundi-pengundi yang bijaksana, yang boleh berfikir dengan baik, itu menjadi alasan yang cukup kuat untuk kita menolak calon bebas dan juga menolak calon daripada Perikatan Nasional. Ya, sebab cara mereka, ya, bertanding dalam pilihan raya ini satu cara yang kita rasakan adalah satu cara secara muslihat lah. Ya, sanggup menggunakan seorang calon bebas lagi untuk nak pecah undi supaya mereka boleh menang. Ya, tapi saya percaya bahawa pengundi-pengundi di Pelangai bukanlah pengundi-pengundi seperti mana di beberapa tempat yang lain, ya, yang mudah terpengaruh dan juga terpedaya dengan propaganda yang dimainkan, ya, oleh parti-parti yang berkempen di Pelangai. Ya. Bagi pengundi-pengundi di Pelangai yang majoritinya 60%, ya, 60% adalah daripada warga Felda. Warga Felda. Seperti mana yang selalu saya ulang bahawa di Pelangai ada 3 Felda. Ya. Felda Cemamoy, Felda Kemasul, dan satu lagi Felda lupa dah saya. Ada 3 Felda. Kemahang, Kemasul dan juga Cemamoy. Ya. Jadi 3 Felda ini adalah merupakan majoriti yang akan menentukan kemenangan calon di Pelangai ini. Selainnya adalah pengundi-pengundi daripada bukan Melayu, ya, kaum Cina sekitar lebih kurang 20%, ya, yang bukan Melayu lah, ya, termasuk India sedikit, lebih kurang 20% di Pelangai. Dan ini adalah penyumbang besar, ya, penentu kepada kemenangan calon. Dan setakat ini, ya, daripada jentera-jentera kita yang melaporkan bahawa kaum Cina, ya, solid akan memberikan undi kepada calon UMNO Barisan Nasional. Ni susah nak dapat ni, saudara. Ya, susah nak dapat orang Cina beri undi kepada UMNO Barisan Nasional. Cukup susah nak dapat. Ya, MCA sendiri pun dah lama dah kehilangan undi Cina ni. Sebab itu MCA pun dah jadi parti yang tidak lagi, ya, berjaya mendapat banyak kerusi. Ya, dalam PRU yang lalu pun mereka dapat berapa kerusi? 3 kerusi. Ya, 2 kerusi, salah saya. 2 kerusi, 1 MIC. Ya, begitu merudum sekali parti MIC dengan MCA ini. Ya, kebanyakan kaum Cina memberikan sokongan kepada calon daripada DAP. Dan di Pelangai ini, ya, kaum Cina difahamkan, ya, solid, ya, dalam program ceramah kelompok yang diadakan di tempat majoriti kaum Cina, mereka solid, ya, akan memberikan undi kepada calon UMNO Barisan Nasional. Ini satu sejarah lah, ya. Jadi sebagai ahli UMNO sepatutnya mereka rasa syukur kerana salah satu perjuangan UMNO yang begitu sukar untuk mereka perolehi, iaitu untuk mendapatkan sokongan daripada kaum Cina, telah berjaya sekarang ini. Inilah berkatnya berada dalam kerajaan perpaduan. Ya? Kalau dulu UMNO Barisan Nasional berpolitik secara dulu, ya, untuk dapatkan sokongan hanya daripada orang Melayu, dan nak dapatkan sokongan daripada orang Cina, mereka serahkan kepada MCA. Kalau nak dapatkan sokongan daripada orang India, dia serahkan kepada MIC. Sekarang dah tak perlu lagi. Ya, dah tak perlu lagi. UMNO bertanding, ya, tanpa memerlukan sangat bantuan MCA atau MIC, ya, dia dah dapat sokongan daripada pengundi-pengundi Cina. Sebab pengundi-pengundi Cina ini adalah pengundi-pengundi yang matang. Ya, dia tidak termakan dengan caci maki, mencarut dan sebagainya. Ya, pada mereka apa yang dikempen oleh puak PN dengan cara menunggang agama, menunggang kaum, caci maki, mencarut, ini sedikit pun, ya, tidak memberi kesan kepada bukan Melayu. Ya, bagi mereka nak satu kerajaan ataupun satu parti yang lebih menjurus kepada ke arah penyatuan dan keamanan. Ya, bagi pengundi-pengundi di Felda pula, mereka tidak ada sebab untuk menolak calon UMNO Barisan Nasional. Apatah lagi calon UMNO Barisan Nasional itu adalah daripada calon yang juga
mewakili kerajaan yang memerintah negeri Pahang. Ya, negeri Pahang pun Barisan Nasional memerintah. Kerajaan Perpaduan yang memerintah negeri Pahang. Di peringkat pusat pun kerajaan Perpaduan juga memerintah di peringkat pusat. Kan? Jadi, kalaulah kita nakkan seorang wakil rakyat yang mudah untuk kita berhubung dan mudah untuk kita mengadu masalah, tentulah kita mahukan satu wakil rakyat yang mewakili, ya, diwakili oleh kerajaan yang memerintah di negeri dan juga kerajaan yang memerintah di peringkat persekutuan. Ini lebih memudahkan, ya, segala masalah kita, aduan kita dan sebagainya mudah untuk ditangani sekiranya wakil rakyat kita itu adalah wakil rakyat yang mewakili kerajaan yang memerintah negeri dan juga kerajaan yang memerintah persekutuan. Ya. Jadi sentimen agama, ya, tidak boleh membantu anda. Apatah lagi sentimen agama itu hanya ditunggang oleh pak-pak lebay. Ya. Jadi mereka berucap di perangai dalam kempen-kempen mereka, kena beri kepada kami jadi wakil rakyat. Kalau tak beri kepada kami, DAP akan memerintah. Ini satu pembohongan, saudara. Ya? Sekarang ni pun, ya, yang memerintah di Pahang bukan DAP. Yang memerintah di Pahang adalah orang Melayu, Barisan Nasional, UMNO, Barisan Nasional. Ya? Yang perintah di Pahang, kerajaan negeri. Yang memerintah di pusat pun macam tu. Ya? Pemimpinnya Melayu Islam. Majoriti dalam kerajaan paduan juga adalah majoriti pemimpin wakil rakyat daripada Melayu Islam. Bumi Putra. Ya, di peringkat persekutuan, di negeri pun macam tu. Jadi apakah, ya, alasan pimpinan-pimpinan PN mengatakan bahawa kena pilih PAS daripada PN untuk menyelamatkan Melayu? Ya, tak logik, saudara. Tak logik. Ya, tak logik langsung. Sebab yang ada sekarang ni pun dah Melayu dah. Yang ada sekarang ni pun dah Islam dah. Ya, apa perlunya nak pilih lebay yang tak mampu berbuat apa-apa? Ya, tak mampu nak bercakap tentang ekonomi dan juga tidak mampu juga untuk memberikan idea bagaimana nak meningkatkan martabat Melayu dan martabat Islam itu sendiri. Mereka hanya pandai bercakap. Ya, Islam harus ditegakkan, Islam harus ditegakkan, Melayu harus dipertahankan, ya. Tapi kita boleh lihat contoh negeri yang mereka perintah. Ya, sejauh mana kemajuan orang Melayu di Kelantan kalau mereka memartabatkan Melayu? Sejauh mana kemajuan kehebatan Melayu yang berada di negeri Kelantan? Ya, berapa ramai anak-anak muda Melayu di Kelantan yang mereka berjaya bangunkan, yang mereka beri peluang pekerjaan mereka di Kelantan? Kita nak tanya, kalau mereka memperjuangkan Melayu, kalau mereka berkata tentang memartabatkan Islam, hebat manakah Kelantan di dalam meningkatkan syiar Islam? Ya. Kalau di Kelantan ada masjid, negeri lain ada masjid. Kalau di Kelantan ada majlis-majlis agama, di Selangor pun hebat majlis agama setiap minggu, pengajian agama. Ya. Jadi tak ada apa, saudara. Perundangan mereka pun sama juga dengan perundangan di negeri yang lain. Tak ada beza, saudara. Bezanya cuma dari segi kemajuan. Ya, kemajuan tu beza. Kalau nak beza kemajuan di Kelantan berbanding dengan kemajuan di Negeri Sembilan, berbanding kemajuan di Pulau Pinang, jauh sekali kalau dibandingkan dengan kemajuan di Selangor. Ya, serba-serbi negeri yang mereka perintah itu memang tertinggal. Ya, dari segi kemajuan orang Melayu itu sendiri pun mereka tertinggal, dari segi syiar Islam pun mereka tertinggal. Ya, jadi apa yang nak perlu kita harapkan dengan parti ini? Apa yang kita nak perlu harapkan? Kalau dulu mereka boleh kata, beri peluang kepada kami memerintah, jadi kerajaan, baru tahu hebat tak hebatnya parti kami. Dulu mereka boleh kata, nak tengok parti PAS ini melaksanakan syariat Islam, beri peluang dan kepercayaan kepada kami untuk menjadi kerajaan. Maka Allah izinkan mereka menjadi kerajaan. Menjadi kerajaan di negeri, dan mereka pernah menjadi kerajaan di peringkat persekutuan. Ya. Dan kita boleh saksikan 33 bulan mereka menjadi kerajaan di era abah kau dan di era Pak Long Mae kau. Kan? Saksikan. Apakah kemajuan Islam yang dibawa? Ya? Apakah kemajuan ekonomi yang dia bawa? Bermakna dari segi keduniaan pun mereka ketinggalan. Dari segi ukhrawi. Kemajuan ukhrawi syiar Islam pun mereka tak mampu, saudara. Mereka tak mampu buat. Satu undang-undang Islam pun
Satu enactment pun mereka tidak boleh nak laksanakan selama 33 bulan. Usahakan nak bicara tentang hudud dan sebagainya. Enactment Islam yang kecil-kecil ni pun mereka tak mampu nak buat. Mereka hanya mampu bercakap. Sebab itu bila mereka dah tidak ada kuasa, barulah mereka bercakap. Bila mereka dah tidak ada kuasa, barulah mereka nampak pakaian jururawat. Ya? Bila mereka tidak ada kuasa, barulah mereka nampak pramugari yang tidak menutup aurat. Ya? Bila dah tak ada kuasa. Bila ada kuasa, mereka sibuk dengan mengagih jawatan-jawatan di kalangan mereka. Mengagih-agih projek di kalangan mereka. Tambatan banjir sampai berbelas-belas bilion. Ya? Dia ada nego. Ya? Alhamdulillah. PMX kita hentikan dan kaji semula projek tambatan banjir di Kelantan dan dapat jimat hampir 2 bilion. Maksudnya apa? Maksudnya projek itu tak banyak duit pun. Tetapi kenapa jadi banyak? Ini masalah dia. Ini masalah dia. Kenapa jadi banyak? Sebab itu saya katakan, tak ada sebab orang Pelangai nak memilih parti yang seperti ini. Ya, sebab parti yang seperti ini pernah diuji menjadi kerajaan negeri dan pernah diuji menjadi kerajaan persekutuan. Tak ada apa yang dibanggakan. Tak ada apa yang dibanggakan. Sampai hari ini pun mereka jadi pembangkang dalam parlimen, tak ada apa yang nak dibanggakan pun dalam perbahasan mereka. Ya, bahkan mereka tidak berani untuk membahas perkara-perkara yang mereka rasakan mereka akan terkena. Ya, contohnya macam laporan PSC. Ya. Laporan audit. Ya, yang dibentang dalam parlimen. Mereka tidak usahakan Abah nak dengar pun mereka tak sanggup. Usahakan Abah nak dengar pun mereka tak sanggup. Cabut lari semua. Tak nak dengar. Sebab apa, saudara? Sebab dia tahu, ya, laporan itu dibentang dalam parlimen adalah laporan tentang mereka jadi kerajaan dulu. Mereka tak sanggup nak dengar, saudara. Mereka tak sanggup nak dengar betapa banyaknya keterisan, betapa banyaknya salah laku sewaktu mereka jadi kerajaan. Sebab itu mereka lari. Tak nak dengar. Ya, dengarlah. Bukan kita nak tangkap pun. Bukan nak tangkap dalam parlimen tu, cabut lagi buat apa? Dengar. Kalau benda tak betul, bangkit bahas. Kalau apa yang dibentangkan itu tak betul, bangunlah, bagi tahu, oh ini tak betul, ini palsu, ini fitnah. Itulah waktu kamu nak mempertahankan diri. Sewaktu kamu jadi kerajaan, dalam parlimen itu apabila dibentangkan laporan, itulah waktunya yang paling baik untuk kamu pertahankan diri kamu. Ruang yang dibuka luas untuk dibahaskan. Tetapi kenapa kamu lari? Ya, kamu tidak berani menghadapi kenyataan bahawa kerajaan kamu, ya, 33 bulan itu merupakan kerajaan gagal. Itu saja. Sebab itu mereka lebih suka mendedahkan apa pun di atas pentas ceramah politik. Sebab di atas pentas ceramah politik tidak ada soal jawab. Ya, cakap satu hala. Aku bercakap, kau orang dengar aje. Ya? Kau orang dengar aje. Tak ada siapa nak petikai, tak ada siapa nak bertanya. Sebab itu mereka lebih suka bercakap dalam pentas politik. Mereka tidak suka bercakap dalam parlimen. Sebab dalam parlimen, salah cakap, salah fakta akan dikenakan tindakan. Berbohong dalam parlimen merupakan satu kesalahan. Sebab itu mereka tak nak cerita dalam parlimen. Mereka lebih suka cerita dalam pentas politik. Sebab itu dalam kempen di Pelangai, kita dengar. Mereka bercakap, menang di Pelangai, kita ada harapan untuk nak merentah negeri Pahang. Ya? Dan juga ada harapan untuk tukar kerajaan di pusat. Berapa kali kamu nak jual ini? Semenjak dia ada PRN 6 negeri, kamu jual berita ini. Kamu berikan pengharapan kepada penyokong kamu. Tetapi selepas PRN, tak menjadi kenyataan. Kemudian kamu ulang lagi dalam PRK di Pulai dan Simpang Jeram. Benda yang sama kamu ulang. Dan tidak juga menjadi kenyataan. Hari ini kamu ulang pula di Pelangai. Dengan janji-janji, dengan pengharapan. Ya, kita kena menang di Pelangai sebab kita nak bentuk kerajaan di negeri Pahang dan menteri besarnya adalah Tuan Berin Toman.
Ini yang mereka jual di pelangai, saudara. Ini yang mereka jual. Kita boleh tengok prestasi Tuan bin Toman lah. Ya, waktu 33 bulan mentah dia jadi Menteri Alam Sekitar. Apa prestasi dia? Apa jasa dia yang paling besar? Tak ada, saudara. Kelantan pun dia tak boleh nak selesai masalah. Kelantan itu adalah negeri yang diperintah oleh parti Tuan bin Toman. Tuan bin Toman ni timbalan Presiden PAS. Kelantan adalah parti PAS yang perintah. Masalah air di Kelantan lama berpuluh tahun masalah air tak selesai. Ya? Tuan bin Toman jadi Menteri Alam Sekitar. Menteri Air. Sepatutnya itu tugas dia yang paling penting. Dia kena selamatkan Kelantan. Sebab Kelantan ini diperintah oleh parti dia. Sepatutnya dia beri pengutamaan khusus di Kelantan. Selesaikan. Dalam tempoh, dia jadi kerajaan di pusat. Tetapi selesai tak? Tak selesai. Tak selesai, saudara. Sebab kita meletakkan sesuatu itu bukan pada tempat dia. Sebab itu tak selesai. Ya. Yang jadi Perdana Menteri pun gagal. Sebab apa gagal? Sebab kita meletakkan sesuatu yang bukan pada tempat dia. Dia jadi Perdana Menteri bukan daripada mandat yang rakyat berikan. Dia jadi Perdana Menteri hasil dari pengkhianatan. Bila kamu jadi Perdana Menteri hasil daripada pengkhianatan, daripada orang-orang yang khianat, maka tidak ada keberkatan. Sebab tu tak ada idea. Sebab tu negara tambah teruk. Hari ini orang cerita pasal beras saja. Dan hari ini beras pun semakin lama semakin positif perkembangan dia. Ya. Dulu bukan beras, saudara. Pekerjaan tak ada. Makan pun tak ada. Usahakan beras nak makan pun tak ada. Ya, minyak masak atau ke mana kena sorok. Telur hilang. Ayam mahal. Banyak kalau nak cerita banyak. Nak pergi solat masjid pun kena tutup masjid. Nak berjudi saja boleh. Kat Genting buka pula. Kalau nak cerita, tak nak senaraikan kegagalan mereka, banyak, saudara. Hari ini mereka jumpa ya, isu dalam buah kerajaan paduan ni hanya beras je. Isu beras. Isu beras tu berimport. Ya, yang negara lain dan negara lain pun mengalami masalah yang sama. Bukan Malaysia saja. Tetapi nak jadi modal politik, dia hentam kerajaan. Tapi tak apalah, dah tak ada badan, macam mana? Ya. Nak main isu Kazaf, dah tak boleh dah. Pasal kita semakin lama, rakyat semakin lama, terutamanya orang Islam, semakin bijak. Mereka mencari maklumat. Mereka mendapatkan ilmu. Ya. Sebab itulah, ahli Parlimen Putrajaya, ya, bila menjerit-jerit berkaitan dengan kelakuan, ya, satu kesalahan Kazaf, benda jadi isu besar. Ada hikmah dia juga. Ya, selama ini kita tak tahu pun tentang apa itu Kazaf. Tetapi apabila ahli Parlimen Putrajaya menimbulkan isu ini, maka ramai dah tahu dah. Ramai dah tahu dah. Ya. Cuma setro-setro mereka saja yang masih lagi duk main isu ini, ya, duk main isu ini supaya mereka hanya, ya, mereka cuba untuk menaikkan balik, ya, fitnah-fitnah yang puluhan tahun sedang tidur. Mereka cuba kejutkan kembali. Ya. Tapi sehingga hari ini mereka gagal, saudara. Sebab itu penerangan-penerangan mereka, ya, tidak lagi dapat meyakinkan. Ya, tidak lagi dapat meyakinkan. Dan orang atas pagar, pengundi-pengundi atas pagar, dia tahu memikirkan. Ya. Dia bila dilihat dalam kempen-kempen politik, kamu main isu peribadi. Ya. Kamu main isu-isu yang dalam kain, dalam seluar. Tetapi bagi kami berkempen, ya, kita tak sentuh pun isu peribadi. Walaupun kita boleh main isu peribadi mereka. Ya. Kita tak berkempen cerita pasal video semburit. Ya. Kita tak berkempen pasal abah kau punya skandal yang pernah dibuat aduan dulu. Ya. Kita tak main isu ini. Ya, bagi kita, isu benda dalam seluar, dalam kain ini tidak membantu rakyat pun. Tidak bantu ekonomi pun. Dia hanya merosakkan minda-minda. Ya, merosakkan minda, ya, anak-anak muda.
Kalau nak mencarut atas pentas, ramai yang boleh mencarut atas pentas. Kalau nak maki hamun atas pentas, ramai yang boleh maki hamun atas pentas. Tetapi dia tidak membantu pun negara kita. Dia tidak membantu pun rakyat. Sebab itu kita tidak terikut dan rentak mereka. Mereka dah kehabisan modal, sebab itulah benda-benda ni dimainkan dalam kempen-kempen. Jadi bagi pengundi-pengundi di Pelangai, ya, terutamanya warga Felda, apa lagi, ya, yang kamu tidak boleh, ya, kamu ada alasan kamu nak tolak, ya, kerajaan perpaduan ini, parti kerajaan perpaduan. Isu Felda ditangani dengan baik, hutang Felda diselesaikan dengan baik, ya, infrastruktur macam apa ni, jalan raya, lampu jalan, ya, telah pun diteruskan peruntukan dia. Tanah sekolah di kawasan Felda juga, ya, telah pun diberikan peruntukan. Sawit baru-baru ini pun, ya, PMX pergi ke negeri China di Nanning dengan perjanjian yang ditantangani bahawa China akan membeli sawit Malaysia 1 kali ganda daripada sebelum ini. China sanggup beli sawit dan berita ini adalah berita baik kepada peneroka. Yang ini tidak pernah dilakukan 33 bulan mereka memerintah. Jadi apa alasan lagi? Perumahan generasi kedua, ketiga telah pun dimulakan oleh Menteri Besar Pahang. Apa lagi? Ya, jadi tidak ada sebab. Dalam isu Felda ini tidak ada sebab mereka menolak calon daripada parti kerajaan perpaduan, iaitu calon UMNO Barisan Nasional dalam pilihan kali ini. Kalau nak cerita pasal orang Melayu, yang selalu dimainkan dalam propaganda mereka, dalam kempen mereka, nak Melayu terancam. Mereka tak sebut Melayu mana yang terancam. Sebab itu dalam kempen-kempen mereka hanya sebut secara umum. UMNO ni tak boleh diterima sebab UMNO berkawan dengan DAP. Oleh kerana UMNO berkawan dengan DAP, maka Melayu terancam. Itu saja hujah mereka. Satu contoh pun mereka tak boleh bagi. Di mana Melayu yang terancam? Semenjak 10 bulan bawah kerajaan perpaduan, satu contoh ataupun satu kes saja Melayu yang terancam mereka tidak mampu nak tunjukkan dan tak mampu nak buktikan. Mereka hanya cakap dan menakut-nakutkan pengundi-pengundi. Jangan sokong calon UMNO Barisan Nasional sebab dia berkawan dengan DAP. Oleh kerana dia berkawan dengan DAP, maka Melayu terancam. Oleh kerana kami PAS berkawan dengan gerakan, Melayu tak terancam. Mereka tak apa. Orang lain tak boleh. Mereka berkawan dengan parti Cina tak apa. Kita tak boleh. Kalau kita berkawan dengan parti Cina, kita dikatakan akan menyebabkan Melayu terancam. Tapi mereka tak apa. Walaupun gerakan membantah juga tentang pengajaran hadis 40. Pada mereka tidak terancam. Islam tidak terancam. Ya, gerakan nak bantah tak apalah. Islam tidak terancam. Tetapi kalau DAP yang bantah, Islam terancam. Jadi di sini kita guna akal, saudara. Gunakan akal, jangan guna emosi. Kalau kita guna emosi, memang kita akan terpengaruh dengan propaganda mereka. Dulu waktu UMNO tak bersama DAP pun, PAS lawan juga UMNO. Isunya bukan isu DAP. Kalau hari ini mereka berceramah, kita kena tolak calon UMNO sebab UMNO dah berkawan dengan DAP. Hari ini mereka berceramah. Yang sebenarnya isunya bukan DAP. Dulu, sebelum UMNO berkawan dengan DAP, sebelum UMNO bersama dengan Pakatan Harapan, UMNO berjuang bersendirian. UMNO bertanding PRU 15 secara bersendirian. Kamu pun tak sokong. Waktu itu UMNO tak kawan pun dengan DAP. UMNO tak kawan dengan keadilan. UMNO tak kawan dengan amanah. UMNO bawa diri dia sendiri. Itu pun kamu tak sokong. Bahkan kamu lawan UMNO. Bukan isu DAP sebenarnya. Isunya kamu nak menang. Cara kamu nak menang, kamu kena hasut orang ramai supaya percaya bahawa UMNO ini jahat, UMNO ini teruk kerana berkawan dengan DAP. Itu saja yang kamu cuba nak tanamkan di kalangan pengundi-pengundi. Walhal bukti menunjukkan bahawa pada PRU 16 lalu, UMNO bertanding bersendirian, engkau pun tak sokong. Elok-elok mufakat nasional, engkau khianat. Kalau betul nak penyatuan Melayu, patutnya kamu pertahankan mufakat nasional. Tapi kamu khianat.
Sebab kamu nak berkuasa. Kamu lebih enak berada bersama dengan bersatu. Sebab waktu itu bersatu jadi kerajaan. Itu sebenarnya.